Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Nazir Masjid Al-Mujahidin ini, dan dikasihi para barisan ahli jawatan kuasa, petugas-petugas, para imam, para bilal, para noja, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin kuliah subuh pada pagi ini yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merapatkan syukur kehadrat Allah SWT atas limpah kurnianya, atas nikmatnya, hidayah dan inayahnya dapat kita hadir bersama pada pagi ini dalam pendekatan diri kita kepada Allah SWT, melunaskan segala tanggungjawab kita kepada Allah SWT, berjemaah menunaikan solat subuh, dan dapat kita memanfaatkan pula waktunya selepas pada solat subuh ini dengan sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu untuk memperkatakan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada akhirat kita dan juga memberikan manfaat kepada dunia kita dalam menjalani penghidupan kita sebagai seorang mukmin yang kita harapkan diridha oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita beribadat kepada Allah, dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh tidak kita kena tahu, kita kena mengetahui dan kita kena tahu zat yang kita sembah itu. Andainya kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa yang kita sembah, maknanya penyembahan kita itu adalah sia-sia. Maknanya perbuatan kita selama hari ini menyembah satu zat yang kita pun tak tahu siapa dia, yang kita tak tahu bagaimana zat tersebut, bagaimana sifatnya, maka perbuatan kita itu adalah sia-sia, ibadat kita itu sia-sia. Jadi mahu tidak mahu, sama ada suka tidak suka, untuk nak menjadi orang yang menyembah kepada zat yang dia tahu, kita kena belajar, satu ilmu untuk nak mengenali pada zat yang kita sembah itu. Maka para ulama yang bijaksana dahulu telah menyimpulkan satu ilmu yang kita namakan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid inilah yang disimpulkan, yang pertama-tama menyimpul atau menyusunkan iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari, dan diikuti disusuli dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu daripada faedah ilmu inilah yang kita kenal juga sebagai ilmu sifat 20. Dapat kita mengenal sifat-sifat sebagai perantaraan ataupun sebagai sebab untuk nak kita mengetahui akan zat yang kita sembah tersebut. Lalu sifat ini disimpulkan sebanyak 20 sifat, walaupun sifat sebenarnya banyak, yang kita sebut sebagai ilmu sifat 20 ataupun ilmu tauhid. Jadi salah satu sifat yang menjadi asas kepada munculnya ataupun datangnya ilmu tauhid itu iaitu sifat yang keenam. Sifat yang keenam yang kita kata wahdaniyah. Dari kata wahdaniyah inilah munculnya ilmu tauhid. Dari asal katanya wahdah, wahdun ataupun wahid. Wahid bermakna satu ataupun wahdun bermakna satu. Tapi pada zat Allah Subhanahu wa taala ataupun pada zat ketuhanan kita tak boleh kata satu. Kerana satu ini adalah bilangan. Satu ini adalah merupakan bentuk bilang. Bila kata satu ada dua, bila kata satu ada banyak, ada lebih pada satu. Maka kita sebutkan sebagai wahdani ataupun wahdaniyah, yang mana dalam bahasa Melayunya ulama-ulama Nusantara kita dulu terjemahkan wahdaniyah ni sebagai esa. Jadi kita tak boleh katakan bahawa zat ketuhanan itu atau zat Allah itu khususnya satu, tapi kita katakan esa. Walaupun di sana ada disebut antara asmaul husna Allah itu iaitu al-wahid.
Al-wahid itu maknanya satu. Tapi satu di sini maksudnya untuk nak beri faham kepada kita bahawa zat itu satu yang tidak berbilang-bilang, tapi yang lebih tepatnya kalau dalam pengajian tauhid kita kata wahdaniyah. Maknanya esa. Esa bukan se, esa. Kalau se tu kalau orang sebelah pantai timur dia kata se tu masih melambangkan satu. Seorang, sebuah, sebiji, maknanya satu orang, satu buah, satu biji, tapi ini esa. Ataupun dalam perkataan yang lain yang kita gunakan juga sebagai tunggal. Tunggal ini maksudnya bersendirian. Kalau kita biasalah zaman sekarang ni perkataan tunggal ini digunakan. Umpamanya kita kata ibu tunggal. Ibu tunggal itu dapat kita bayangkan ibu tu bersendirian. Semua urusan dia yang lakukan sendiri, tanpa pertolongan, tanpa bantuan, tanpa ada orang lain bersama dengan dia. Dia seorang-seorang. Ibu tunggal. Dialah yang mencari rezeki untuk anak-anak, untuk diri dia sendiri. Dialah yang berusaha untuk buat kerja bagi menyara penghidupan dia dan penghidupan anak-anak. Dialah buat itu, dialah buat ini. Maknanya dia bersendirian. Jadi itulah yang kita nisbahkan kepada zat Allah itu juga sebagai tunggal. Dia bersendirian. Tidak ada penolong, tidak ada pembantu, dan tidak ada, kata orang, tidak ada duanya bagi Tuhan itu. Jadi dalam pengajian tauhid kita disebut atau dihuraikan dalam kitab-kitab tersebut, dia kata adapun wahdaniyah itu, iaitu apabila kita sebut wahdaniyah itu, dia secara tak langsung, secara automatik menafikan bahawa zat Tuhan itu atau sifat Tuhan itu berbilang-bilang. Maknanya lebih daripada satu. Kalau kita nak pakai perkataan satu je, maknanya tidak berbilang-bilang. Kita menolak. Jadi wahdaniyah ni pada asalnya bukanlah sifat. Kerana tunggal bukan sifat. Kalau sifat tu pandai, bijak, cantik, lawa, handsome, panjang, rendah, tinggi, itu sifat. Tapi wahdaniyah dimasukkan juga kepada sifat kerana dia menafikan, kerana dia sebagai satu sebab untuk kita nak mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut zat itu sebagai zat yang tunggal. Sifat ketuhanan itu sifat yang tunggal. Jadi ketunggalan itu masuk jugalah sebagai sifat, untuk nak menyatakan, untuk nak memberi pengenalan kepada zat yang kita sembah. Jadi dalam huraian kitab tauhid, kalau kita buka secara ringkas ni, saya sebut di sini, kita ulang-ulang balik sini, saya berkeyakinan kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan sini pun telah mahir. Kita dah belajar tauhid daripada kecil lagi lah, dah diberikan panduan, dah diberikan kepahaman. Jadi sebagai ulangannya, dia kata tauhid apa tu wahdaniyat, menafikan Allah itu berbilang-bilang, menafikan zat ketuhanan itu berbilang-bilang dari segi zatnya tidak berbilang, sama ada bilangan kam munfasil atau kam muttasil. Disebut begitu. Apa yang kam muttasil itu? Kam muttasil itu berbilang-bilang pada diri dia sendiri, pada zat Allah itu sendiri, berbilang-bilang. Macam kita ni satu juga. Saya pun satu, Ustaz Halim. Dalam dunia tak ada Ustaz Halim lain. Saya seorang Ustaz Halim. Kalau ada pun itu lain, namanya serupa. Saya seorang yang ada dalam dunia ni. Yang ada saya seorang je. Maknanya saya pun satu. Tapi satu saya, satu yang di dalam berbilang-bilang. Apa tu? Satu yang dibina daripada berbagai unsur. Sedangkan zat Allah itu dia bukan dibina daripada unsur, bukan dibina dari berbilang-bilang, bukan ada tangan, bukan ada kaki, bukan ada mulut, kepala, tapi kita dibina, dicantumkan daripada daging, darah, urat, tulang. Itu zat makhluk. Ataupun kita kata apa tu, kalau dalam tauhid pada makhluk tak boleh sebut zat, dia disebut Allahumma salli ala Muhammad, lupa istilah. Jadi kalau zat Allah itu dia satu. Jadi kata orang kafir pula, orang yang bukan Islam, dia kata Tuhan saya pun satu juga. Tuhan saya terbina daripada satu juga. Ada Tuhan dibuat daripada batu, ada Tuhan dia dibuat daripada tembaga, ada Tuhan dia dibuat daripada kristal, daripada kaca. Dia kata Tuhan dia pun satu juga, unsur yang satu. Tapi kita katakan walaupun dia dibina daripada, nampak zahirnya daripada unsur yang satu, tapi cuba kita hempasnya Tuhan itu, ataupun Tuhan itu jatuh, yang disembah jatuh, dia akan berkecai, pecah. Jadi bila pecah tu maknanya dia bersusun. Dia bersusun dari berbagai-bagai unsur, dicantum balik baru jadi Tuhan. Maknanya ada cantuman. Jadi pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi, dia tidak bukan
terbina daripada cantuman dan dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Itu pada zat. Dan begitu juga pada zat tunggalnya pada muttasil, pada munfasil, iaitu tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Selain daripada Allah, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Demikian juga dalam sifat. Sifat Allah itu sifat yang munfasil, iaitu tidak ada sifat yang serupa dengan Allah. Dan sifat Allah juga muttasil, maknanya sifat dia satu, tunggal. Dia tidak ada, kata orang, kata istilahkan sebagai volume ataupun kuantiti. Umpama kita, sifat kita mendengar, Allah juga mendengar. Mendengar kita ada berbagai-bagai, ada bertukar ganti. Kalau jauh, orang bercakap jauh, kita tak dengar. Kita pasal tengok apa, tak dengar. Kalau dekat sikit baru dengar. Kalau dekat lagi depan telinga kita, pekak jadinya. Begitu juga memandang, melihat, Allah juga melihat. Jadi kalau melihat kita jauh, tak nampak, tak kenal, balam-balam nampaknya. Dekat sikit baru nampak macam nak cam. Dekat sikit lagi baru kenal siapa orang ni. Kalau dekat sampai depan mata, tak kenal juga. Dari depan mata tak nampak apa, nampak gelap. Itu pemandangan ataupun zat pada makhluk. Sedangkan zat pada Allah, zat dia satu, tidak ada berbilang-bilang, tidak ada kadang kabur, ataupun tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Begitu juga zat dia yang muttasil, tidak ada zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya. Kemudian yang ketiganya dia kata tunggalnya Allah itu dari perbuatan. Maksudnya yang dapat kita faham di sini, perbuatan Allah itu disebut dalam kitab tauhid tidak menyamai perbuatan makhluk. Maka perbuatan Allah itu sajalah yang memberi kesan, yang memberi manfaat atau memberikan hasil daripada perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan makhluk tidak memberi apa-apa manfaat. Jadi dapat kita simpulkan bahawa setiap apa yang kita laku atau setiap apa kejadian yang berlaku dalam alam ini, itu adalah semua atas kudrat Allah, atas perbuatan Allah. Jadinya ini atas kehendak Allah, atas perbuatan Allah, bukan atas perbuatan makhluk. Walaupun di situ ada berbeza pendapat dari segi beberapa mazhab. Umpamanya Mu'tazilah, kita ambil satu contoh. Mu'tazilah mengatakan bahawa kudrat Allah itu kudrat Allah lah. Tetapi perbuatan kejadian yang di dunia, kudrat yang ada pada kejadian yang dilakukan oleh makhluk, itu adalah kudrat makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kerja yang kita buat tu kita yang buat atas kudrat kita. Kalau kita nak pandai, kita usaha atas kudrat kita. Kalau kita tak nak usaha, kita usaha nak bodoh, itu atas kudrat kita. Kudrat kita yang Allah bagi pada kita. Begitu kata Mu'tazilah. Kenapa? Kerana dia nak beradab dengan Allah, supaya tidak manusia ni kait apabila dia buat yang buruk ataupun dia buat sesuatu yang melanggar syariat, lalu dia pun mengatakan itu apa tu dah ditentukan oleh Allah SWT. Dia tak mau macam tu. Tapi sedangkan apa yang dia doktrin ataupun pahaman yang dipakai itu menyalahi. Menyalahi kerana apa? Allah sebut dalam Quran, Inna Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Sesungguhnya Allah yang menjadikan kamu dan segala apa yang kamu perbuat. Maknanya buruk baik apa yang dibuat oleh manusia itu daripada Allah juga. Allah yang memberi kesan atas segala perbuatan. Namun begitu, sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita beradab dengan Allah sebagai akhlak kita kepada Allah SWT. Maka setiap yang baik itu kita katakan dari Allah. Allah yang beri segala yang baik. Lalu yang buruk itu, yang silap itu, yang tak berapa kena itu, kita kata dari kelemahan diri kita. Kita tak kata daripada Allah. Itu sebagai adab. Hakikatnya daripada Allah jugalah. Daripada Allah juga. Kerana kita berdalil pada ayat itu tadi, Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Sedangkan orang Mu'tazilah pun ada dalilnya. Dalil dia apa? Sesungguhnya Allah itu, perbuatan Allah itu sebaik-baik perbuatan. Maknanya pada dia kata perbuatan itu ada banyak. Jadi perbuatan Allah itu yang terbaik, dan perbuatan makhluk itu atas makhluk itu yang lakukan sendiri. Tapi dalil yang dia gunakan ini tertolak bagi kita lah. Kita kata tak pakai sebab ada sebab belakang. Jadi perbahasan itu terlalu panjang. Jadi dalam
Dalam bab tauhid, yang apa yang dibahaskan dalam kitab tauhid, apa yang kita pelajari, itu yang kita kena pegang. Kita kena pegang dan kita kena yakin. Kita kena tidak berbelah bagi hati dalam mengiktikadkan yang begitu. Namun begitu, kadang-kadang kita tersasul juga, hati kita rasa was-was kepada sifat Allah yang tidak berbilang ni. Jadi kita gunakanlah sebagai satu pendekatan yang mana dalam ahli sunnah wal jamaah, selain mendatangkan hujah-hujah begitu, mereka juga mendatangkan hujah akal. Jadi kita tengok daripada hujah akal menunjukkan betapa tidak logiknya jika sifat ketuhanan itu berbilang-bilang. Kita katakan Tuhan itu lebih pada satu. Kalau Tuhan itu lebih pada satu, biasanya kita ambil kesimpulannya saja. Biasanya kalau lebih pada satu itu, dia akan berlaku persaingan. Dia akan berlaku tekan-menekan, tunduk-menunduk, ataupun challenge-men-challenge lah. Jadi kalau Allah itu lebih pada satu, sudah pastilah Allah A, Tuhan A akan challenge Tuhan B. Dan salah satunya mesti ada seorang yang kuat dan seorang yang lemah. Jadi apabila berlaku seorang kuat, seorang lemah, akhirnya dua-dua lemahlah Tuhan itu. Maka dalam seorang tu, Tuhan A nak jadikan alam, kata Tuhan B tak payah jadi alam, maka dah berlaku persaingan itu. Sedangkan alam ni dah ada depan kita. Alam ni dah ada depan kita. Jadi dengan sebab itu, akal kita mengatakan tidak logik, tidak dapat diterima sama sekali oleh akal bahawa Tuhan itu lebih daripada satu. Tuhan itu berbilang-bilang. Antara dalil lain pula disebut juga dalam kitab tauhid, kalau Tuhan itu lebih daripada satu, dia akan terjadilah hal keadaan. Yang pertama, Tuhan itu sama kuat. Tuhan itu sama kuat, A pun kuat, B pun kuat. Jadi kalau A kuat, B kuat, itu satu yang mustahil, akal kita tak terima. Kerana alam ini dijadikan daripada satu unsur apa tu, daripada unsur itu jadi zarah, jadi atom, benda yang kecil. Asalnya alam ini dari satu yang kecil dicantum jadi besar. Jadi benda yang kecil tidak boleh dihasilkan oleh dua penghasil. Umpama satu titik di atas kertas, satu titik di atas kertas tidak boleh dihasilkan oleh dua mata pen. Ini mesti satu mata pen. Kalau dua mata pen, maknanya dia ada dua titik. Sedangkan alam ni satu, jadi alam ni ada depan kita. Jadi akal kita menolak bahawa Tuhan itu ada dua. Ataupun kalau salah satu, Tuhan itu seorang kuat, seorang lemah, dan seorang positif, negatif. Akhirnya dalam matematik pun kita belajar, kalau positif dengan negatif, jawabnya negatif. Dua-dua lemah. Kerana apa? Kerana apabila Tuhan A dapat menjadikan sesuatu, maka Tuhan B tak dapat nak menjadikannya sebagaimana Tuhan A buat. Jadi Tuhan B itu maknanya lemah. Dan lemah itu tidak wajar atau tidak sepatutnya ada dalam sifat ketuhanan. Tak boleh kita terima. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu, bermakna ada persaingan di antara keduanya. Bila ada persaingan, tentulah ada kuat, ada lemah, dan itu tidak menasabah pada sifat ketuhanan. Jadi Tuhan itu selama-lamanya, Allah itu, ataupun kita khusus kepada Allah, selama-lamanya dia tetap satu. Dan lawan daripada wahdaniyah itu adalah berbilang-bilang, ataupun dengan lain perkataan kita kata syirik. Syirik tidak akan berlaku pada Allah. Syirik tidak akan berlaku pada zat atau sifat ketuhanan. Yang berlaku syirik di mana? Yang berlaku syirik itu pada kita. Yang berlaku syirik itu pada kita. Jadi saya merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menerangkan tentang syirik. Ini yang saya nak highlightkan sikit. Saya buka dengan apa tu, bab tauhid wahdaniyah tu. Yang nak saya highlightkan tentang syirik. Kerana syirik ni kita nak tengok. Selama hari ini memanglah kita percaya. Kita percaya Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Dan itulah pegangan kita. Itu yang kita belajar dulu dan itu yang kita gigit, yang kita genggam kuat-kuat. Tapi dalam melaksanakan penghidupan kita sehari-hari, terkadang-kadang kita terjerumus ke lembah yang bertentangan dengan iktikad yang kita pegang. Kita pegang bahawa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Tapi dalam menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini, kita kadang-kadang terjebak atau tersasul atau terbabas dalam perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja. Kita menduakan Tuhan, kita mempoligamikan Tuhan. Kalau satu tu monogami,
kita mempoligamikan Tuhan. Ada Tuhan lain selain daripada Allah, ada pegangan lain kita selain daripada Allah. Sedangkan Allah dah kata qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah sahaja tempat pegangan hidup. Kata Dr. Yusuf Al-Qadami, syirik itu iaitu menduakan Allah, yang memberi tempat selain daripada Allah. Syirik itu dia terbahagi kepada dua. Ada dua bentuk syirik. Satu syirik yang disebutkan sebagai syirik akbar, syirik yang besar. Satu lagi dinamakan syirik yang kecil. Dan syirik yang besar ni pula dia bagi kedua. Dia bagi dua pula. Satu syirik akbar yang jelas, jali, nyata syiriknya. Dan yang keduanya syirik akbar yang tersamar ataupun tak nyata. Ini nak kita tengok, adakah kita pun sama terjerumus dalam bab ini. Apa yang dikatakan syirik akbar atau syirik besar yang nyata itu, disebutkan di sini, syirik yang nyata itu syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka menyembah kepada zat yang lain daripada Allah. Itu syirik. Dan syirik akbar ini kita istilahkan pula lainnya sebagai kafir. Syirik akbar ni kafir. Dan orang yang syirik akbar ni memang syirik ni pun satu dosa yang disebutkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan bahawa syirik ini merupakan satu dosa yang Allah tidak ampunkan. Allah tak mengampunkan dosa syirik, sedangkan dosa-dosa yang lain daripada A sampai B, sebagaimana besar dosa sekalipun, daripada dosa yang kecil sampai dosa besar, ada ruang-ruang untuk diampunkan oleh Allah SWT. Namun dosa syirik, kata Allah, aku tidak ampunkan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin rahmati Allah sekalian, kita ni sebenarnya adalah warga negara syurga. Kita asal daripada syurga. Adam dijadikan di dalam syurga, tinggal di dalam syurga. Dan kita pun anak cucu pada Adam sepatutnya duduk di syurga. Tapi dengan kehendak Allah, kudrat dan iradatnya, Allah turunkan Adam ke dalam dunia ini supaya Allah nak uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah nak uji anak cucu Adam ni, siapa di kalangan yang berhak untuk balik ke syurga dan siapa kalangan yang tidak berhak, yang tak sepatutnya duduk di syurga. Jadi Allah berkehendakkan supaya penghuni-penghuni syurga, supaya kita warga syurga ni yang masuk ke syurga tu benar-benar layak, benar-benar layak masuk ke syurga, benar-benar layak ditempatkan di syurga. Maka Allah turunkan kita ke dunia dengan satu peristiwa yang Allah jadikan atas kudrat dan iradanya. Nabi Adam melakukan kesilapan. Dengan sebab itulah ahli sunnah wal jamaah mengkategorikan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan satu dosa. Kerana kita beriktikad bahawa para nabi itu maksum, terlepas daripada dosa, tidak melakukan dosa. Jadi begitu juga Nabi Adam, kesilapan yang dibuat itu bukan satu dosa, tapi itu memang sesuatu yang Allah telah tetapkan dalam kudratnya, kerana nak meletakkan anak cucu dia ni, nak meletakkan makhluk yang namanya manusia ni ke dunia ni untuk diuji, untuk dinilai, untuk diberikan pilihan bagi kita nak pilih jalan ke syurga, tempat asal kita, ataupun sebaliknya. Jadi apabila kita duduk di dunia ini, maka terbahagilah manusia itu kepada tiga. Ada yang tidak melakukan dosa, taat kepada Allah SWT. Ada yang melakukan dosa, melakukan penderhakaan kepada Allah SWT. Dan ada yang campur-campur, maksiat pun dia buat, kebaikan pun dia buat. Maka apabila kembali besok kita ke akhirat, maka yang tidak bawa dosa, suci bersih dia, penuh dengan amalan dan penuh dengan pahala pula tu, maka layaklah dia masuk ke syurga dengan penuh rahmat Allah SWT. Maka yang membawa dosa dan apatah lagi langsung tidak membawa kebaikan, maka selayaknya dia masuk ke neraka. Dan orang yang membawa dosa pun ada, pahala pun ada, Allah nak masukkan juga ke dalam syurga. Walhasil semua manusia Allah nak masukkan syurga. Nak masukkan syurga, sebab syurga itu tempat asal kita. Semua manusia Allah nak masukkan syurga. Jadi yang tak ada dosa itu masuklah terus ke syurga. Yang ada dosa, sama ada dosa itu besar atau kecil, dia akan masukkan ke dalam neraka dulu. Sebab apa? Sebab dosa ni hendak dihilangkan dengan dua cara. Cara yang pertama ni iaitu taubat ketika hidup di dunia ni. Kita taubat kepada Allah SWT, kita mohon ampun kepada Allah SWT, dan kita memenuhi segala syarat-syarat taubat, maka terhapuslah dosa kita.
Ataupun dengan cara yang kedua, di akhirat nanti, iaitu dosa-dosa kita itu akan dibakar di dalam neraka. Jadi kita dimasukkan ke dalam neraka supaya dosa-dosa, karat-karat kita yang kita bawa ke akhirat itu dapat dihapuskan dengan dibakar melalui api neraka. Macam orang nak buat welding kereta lah, nak buang karat tu kena dengan api panas, maka dibakarlah. Maka orang yang bawa dosa yang banyak, lama dah sikit bakar kan. Orang yang bawa dosanya sikit, sekejap sajalah dibakar. Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Tapi perlu diingat, sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ayat yang kita biasa dengar setiap pagi Jumaat. Kata Allah, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau kita dimasukkan sehari saja, Allah kata dosa dia tak banyak, sehari dia masuk. Jangan kita anggap ringan. Sehari dia tak apa, 1000 tahun kita kena menanggung siksa di sana untuk dikikis dosa-dosa kita. Jadi kebanyakan dosa itu akan terhakis. Dengan sebab itulah disebut orang mukmin yang ada iman, walaupun besar mana dosa yang dibawa, akhirnya dia akan masuk ke syurga juga. Kerana dosa dia itu akan dikikis oleh api neraka sedikit demi sedikit, sehinggalah habis dosanya itu, bersih dia, layaklah dia masuk ke syurga. Namun ada satu dosa yang api neraka tak boleh kikis. Dia bakar macam mana pun sampai beribu tahun, berjuta tahun, sampai bermilion-milion tahun, dosa itu tak boleh terhapus juga. Tidak mampu oleh neraka nak bakar dosa itu. Apa dosanya? Itulah syirik. Ini kita nak sebut pada pagi ini. Syirik ini dosa yang Allah tidak ampunkan, dan api neraka pun tak boleh nak bakar. Memang keras sungguh. Maka dengan sebab itu disebut orang yang syirik ataupun orang yang kafir itu, maka kekallah dia di dalam neraka. Sebab dia tidak ada peluang langsung nak masuk surga. Sebab dosa yang dibawa, dosa kufur, dosa kafir dan dosa syirik yang dibawa itu tak dapat nak dihapuskan. Mudahlah tak dapat nak dihapuskan, memang Allah pun tak ampunkan. Jadi dosa tadi yang pertama tadi, syirik tadi yang pertama tadi kata oleh Yusuf Qaradawi, syirik akbar yang terang, jelas dan nyata. Iaitulah syirik yang langsung kita istilahkan sebagai kafir, iaitu syirik yang dilakukan oleh orang kafir lah, penyembahan kepada sesuatu yang dia percaya bahawa itulah zat, atau itulah sifat, atau itulah kuasa yang boleh menolong dia, tempat sandaran dia, tempat dia meminta bantuan, tempat dia menyembah. Dia syirik. Itu yang pertamanya, syirik terang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita tak berlaku lah di sini, yang datang masjid ni tak berlaku tu syirik yang terang tadi. Syirik yang apa? Syirik akbar yang terang. Yang keduanya syirik akbar yang samar. Syirik ni syirik besar, tetapi dia tersamar ataupun tak berapa jelas, ataupun kadang-kadang tu nampak macam tak syirik, tapi rupa hakikatnya syirik, iaitu menyembah selain daripada Tuhan, sama ada benda di angkasa, matahari, bukan itu yang terang, iaitu berdoa memohon pertolongan kepada sesuatu yang bukan daripada Allah SWT, ataupun memohon sesuatu daripada Allah tapi ada kesampingan pula, ataupun diistilahkan dalam syariat kita sebagai tawassul. Ada minta melalui yang lain, umpamanya minta kat kubur, umpamanya minta kat orang-orang alim, kita gunakan nama orang-orang alim, kita gunakan apa tu berkat orang-orang yang terdahulu yang kita muliakan. Kita apa tu, kita kata kita bersandar, kita memang minta kepada Allah SWT, tapi nak tumpang berkat orang-orang tersebut. Jadi kita pun menyebut namanya dengan wahai Sianu bin Sianu, dengan keberkatan kamu tolonglah kami, makbulkanlah hajat aku. Ini syirik yang khafi, yang tersembunyi. Kadang-kadang kita berasa tak bersalah, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada manusia yang boleh dijadikan sandaran untuk nak beri syafaat, tidak ada lain melainkan aku saja. Dalam doa kita sandar kepada Rasulullah, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita sandarkan kepada selain daripada Allah, dan kita sandarkan nama-nama lain bersamping dengan Allah, kalau kita minta terus pada bukan pada Allah, itu dah masuk yang terang tadi. Macam orang kafir, dia tak minta pada Allah terus, dia minta pada apa tu, berhala-berhala yang disembah. Tetapi ini dia masuk orang mukmin ni, orang beriman, minta kepada Allah juga, tetapi ada sampingan pula. Ada sampingan
ada tawassul dia tu. Dengan sebab itulah bab-bab tawassul ni bab-bab yang tersembunyi, bab-bab yang kata orang tu bab-bab yang membahayakan. Ada tawassul yang dibenarkan. Jadi huraiannya terlalu halus. Bagaimana tawassul yang dibenarkan dan bagaimana tawassul yang boleh menyebabkan termasuk dalam syirik. Jadi untuk nak selamat diri kita, bagi kita orang awam ni yang tak masuk mana-mana tarekat, yang tak ambil mana-mana tarekat, dan yang kalau ambil tarekat pun kena hati-hati. Apatah lagi akhir-akhir zaman ni macam-macam tarekat yang timbul, macam-macam tarekat yang dicipta baru. Kalau nak pegang tarekat pun ambillah tarekat yang dah masyhur, yang namanya dah masyhur, macam yang biasa kita dengar Naqsyabandiyah, apa kata ada tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah apa, itu dah masyhur, ramai pengikutnya. Itu boleh, tapi pun kena hati-hati, kena ada tok guru yang membimbing kita. Jadi bab tawassul ni bab yang sangat membahayakan, kerana dia sikit je, sikit yang boleh tersilap, dia sikit tu boleh menjerumuskan kita kepada syirik, syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita menjadikan hamba Allah yang lain sebagai yang berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kalau kita sakit, kita jumpa doktor, kita jumpa doktor, lalu doktor pun buat baiklah kita, lalu kita pun yakin dengan doktor tersebut, oh doktor ni memang handal betul lah, memang boleh menghilangkan penyakit. Itu jaga-jaga. Tapi lazimnya dalam penghidupan kita sehari-hari, doktor ni jarang kita bersandar pada doktor. Kita berubat satu tempat, kita pun baik, kita kata hospital tu bagus betul lah, hospital Tawakal tu bagus, doktor-doktor dia bagus. Kita jarang mengagungkan doktor tu sebagai orang yang pandai. Tapi bila masa yang berlaku itu, bila kita jumpa bomo, bomonya selalu begitu. Bila kita jumpa bomo pun buih kanan buih kiri, baik pula sakit kita. Oh, kita kata bagus bomo tu, kita merekomen orang lain, itu ada kat tempat tu bomo tu bagus betul, kalau berubat dia mesti baik punya. Itu jaga-jaga tu. Kita yakin yang menghilangkan sakit itu Allah. Tetapi kadang-kadang terlepas cakap, terlepas apa tu perkataan, kerana terlalu taksub, kerana terlalu bangga, kerana terlalu hebat, terlalu kata orang tu, terasa terlalu hebat sangat dengan orang tu, lalu kita pun merasakan ada suatu kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah. Itu jaga-jaga. Itu syirik yang besar tu, syirik yang besar tetapi tersembunyi, boleh tergelincir. Habis itu. Kemudian yang keduanya kata syirik yang kecil. Syirik yang kecil ni banyaklah. Syirik yang termasuk kecil, tidak, walau bagaimanapun syirik ini sebut syirik kecil, tapi dia termasuk pada dosa besar. Dosa besar ada 13 yang disenaraikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, iaitu yang pertamanya bersumpah selain daripada Allah. Kena jaga ni barang siapa yang kata demi datuk nenek aku, demi kerana negara, patriotik nak apanya, bersumpah tu, jaga-jaga. Itu syirik yang kata orang tu termasuk juga sama-sama, walaupun dia syirik yang kecil, tapi sama-sama disenaraikan oleh penulis ni dengan panjang bagaimana yang dibentukkan syirik yang sama-sama yang bersumpah selain daripada Allah. Kerana kadang-kadang kita tu terlalu taksub jugalah dengan sesuatu tokoh, ataupun terlalu taksub dengan bangga dengan satu-satu orang tu, maka kita kadang-kadang tu terlalu taksub, lalu kita pun secara tak sengaja bersumpah atas nama dia. Aku yakin, aku bersumpah dengan nama dia, bahawa segala yang aku cakap ni betul. Itu jaga-jaga tu. Yang pertama. Yang keduanya kata Syekh Qaradawi, memakai gelang atau benang penangkal. Kalau dulu orang pakai azimat lah, pakai azimat, pakai gelang penangkal, walaupun di dalam berapa pendapat, ada perbezaan pendapat di sini. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh, tapi ada pendapat-pendapat yang banyak mengatakan, ijma' ulama' mengatakan dia tak boleh, dia amat membahayakan. Apabila kita pakai gelang atau penangkal itu, kadang-kadang keyakinan kita berlaku di situ. Bila tak ada penangkal itu berlaku, kita takut akan terkena mudarat, kita takut akan terjadi satu musibah. Bila buang penangkal itu, kita takut dengan musibah. Bila penangkal ada, gelang atau penangkal itu ada, kita yakin kita selamat. Kita boleh kebal, pakai itu kebal. Kebetulan
pendidikan pula, pergi lawan-lawan orang takut memang taklud. Dia takut ni, ditikam ni taklud, bengkok keris dia. Dah yakin dia. Ini tangkal, memang tangkal ni mujarab betul. Itu bahaya tu. Bahaya walaupun ada pendapat membenarkan. Sebab apa dia kata, selagi iktikad kita tidak berpaling mengatakan tangkal itu yang berkuasa, masih lagi Allah yang berkuasa, sedangkan penangkal itu sebagai apa tu penyebab. Dia bagi contoh, satu orang dia bagi contoh, dia kata contohnya macam seorang polis lah. Seorang polis, dia ni kuasa pegawai besar. Pegawai besar polis, tapi orang tak kenal lah. Dia pergi satu tempat, lalu polis ke ataupun penguatkuasa, lalu masa itu dia dalam keadaan biasa, tak pakai uniform. Ada orang buat salah, pada masa itu dia tak boleh tangkap orang tu. Dia tak ada kuasa. Kalau dia marah kat orang tu pun, kata buat salah, orang tu pun jeli lidahnya, jepit mulut kat dia, engkau siapa? Tapi kalau masa tu dia datang dengan pakai uniform dia, uniform penguatkuasa ataupun pesuruhjaya polis, masa itu dia boleh tangkap dan orang pun takut dengan dia. Jadi orang takut tu, orang takut dengan dia ke takut dengan baju dia? Katanya takut dengan dia ke takut dengan baju dia? Dia takut dengan dia, tapi baju tu sebagai penyebab. Bila dia pakai uniform polis ataupun pakai uniform penguatkuasa, orang jadi takut. Tapi kalau dia tak pakai, orang boleh jepitkan mulut, orang boleh jelikan lidahnya. Itu sebagai menunjukkan sebab. Antara dalil dia kata penangkal tu boleh, tapi jangan diiktikadkan bahawa penangkal tu yang bagi kuasa. Kalau dah iktikadkan situ, maka rosaklah, syiriklah iman dia tu. Tapi untuk keselamatan, kita bimbang. Kadang-kadang itulah, kita bimbang. Memang kita tak percaya, memang kita tak yakin, memang kita katakan itu sebagai sebab, hakikatnya daripada Allah. Tapi kadang-kadang termulut terlepas. Kadang-kadang hati pun terlena liur juga. Bagus tangkal ni. Itu bahaya. Yang keduanya, mengandungkan azimat. Samalah tadi penangkal untuk kebal, azimat pun sama begitu. Cuma pada istilah Arab ni dia ada beza sikit. Kalau azimat itu dinama tamimah. Azimat itu sama juga, dikalungkan. Kalau pada orang Arab tu azimat tu, kalau kita yang kalung tu itu sama jugalah, jimat kata orang Indonesia. Tapi bagi orang Arab, kalung tu yang biasa dipakai untuk kanak-kanak, untuk bilang kanak menangis, atau untuk kebal, untuk nak macam-macam lah. Tapi kalau azimat tu biasanya yang dia gantung kat leher, dia buat macam rantai. Jadi dengan azimat tu boleh datangkan tuah, boleh mendatangkan nasib baik. Apa yang dibuatkan semua bernasib baik bila ada kalung yang pakai tu. Umpamanya kita tengok satu orang, dia pergi perang kata, atau pergi berlawan, orang pukul dia sampai tak kena. Kalau tembak pun kena kat baju. Kebetulan dia pakai rantai tu, dia kata, ni rantai ni lah. Nasib baik rantai ni. Maknanya bila dia pakai rantai tu, dia jadi super, jadi invincible. Kalau orang tembak pun tak kena. Kalau peluru pergi straight pun, kalau kat dia peluru pun boleh kena. Dia yakin dengan itu. sama jugalah macam azimat. Itu amat membahayakan kepada diri, kepada iman kita, kepada kepercayaan kita. Walaupun kita sebagai orang mukmin, kita yakin Allah yang bagi, tapi dengan adanya itu kadang-kadang boleh menyimpangkan iman kita. Yang ketiganya kata Yusuf Qadarwi, iaitu ru'yah, mentera dan jampi. Ini pun kena jaga-jaga. Mentera dan jampi, kita pergi selalunya nak berubat lah. Nak berubat ataupun nak dapatkan satu-satu kejayaan, nak periksa, nak dulu periksa, pergilah jumpa, minta jampi, minta air penawar, minta apa tu. Dalam bab jampi, dia boleh jadi haram, boleh jadi harus. Dalam bab jampi ni, dia terbagi kedua. Walaupun pada secara umumnya semua ulama menolak bab jampi-jampi ni, walaupun jampi pakai ayat Quran katanya, apatah lagi kalau jampi-jampi mentera, aku tahu asal usulmu, di mana kekuatanmu, di mana lemahmu, itu dah memang syirik lah. Ataupun pakai ayat Al-Quran pun tidak dibenarkan, kata pendapat umumnya. Kerana bila walaupun pakai ayat Al-Quran, akhirnya kita berkeyakinan bahawa ayat Quran itulah yang memberi mudarat atau memberi manfaat kepada apa yang kita harapkan, dan juga menyebabkan ayat Quran itu jadi lari matlamat asalnya. Matlamat asalnya Al-Quran diturunkan untuk beri panduan
kepada manusia, untuk menyuluh manusia ke jalan benar. Tapi dah jadi apa tu, dah jadi Al-Quran tu sebagai ayat ru'yah pula, dah jadi ayat jampi. Itu kebanyakan. Tapi sebahagian pula kata boleh. Kalau berjampi atau ru'yah dengan Al-Quran boleh. Sebab dalilnya dia kata kami turunkan Quran tu sebagai petunjuk dan juga syifa. Dia penawar, boleh, harus. Jadi kita gunakan ayat Al-Quran sebagai untuk nak mengelakkan satu musibah atau nak mendapat satu manfaat, sedangkan hakikatnya Allah yang beri. Dan kita gunakan ayat Al-Quran itu pun bersumber daripada Allah. Allah juga beri, kita gunakan kalam Allah untuk mendapat manfaat ataupun nak mengelakkan diri daripada sebarang musibah. Dibolehkan, harus. Tapi walau bagaimanapun, itulah dikatakan tadi, kalau kita dapat pertahankan iman kita bahawa kita bukanlah yakin dengan ayat Quran itu, tapi hakikatnya daripada Allah SWT, boleh. Tapi kalau dengan adanya itu kita yakin dengan ayat Al-Quran ataupun apa yang berlaku sejak akhir-akhir zaman ini, apa yang berlaku dia dah jual pula lah. Dia dah jual lah. Sepatutnya ru'yah ataupun jampi dengan ayat Al-Quran ini, jampi secara Islami, itu khidmat seseorang yang pandai itu kepada masyarakat. Umpama saya kata saya pandai nak buat jampi-jampi ni, tawarkan air ataupun buat apa-apa doa, itu khidmat saya untuk masyarakat. Ada masyarakat yang sakit perut, umpama kata, dia datang jumpa saya minta jampikan air, saya pun jampi, bagi dia pun minum, hilang sakit perut, khidmat. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, dia dah buat air siap-siap, dia dah jampi, dia jual. Ni sebotol, ini baca Qul Huwallah 3 kali RM30. Ini satu Quran, satu juz Quran RM60. Dia dah jual lah. Itu sebenarnya tak boleh. Dan kalau tak salah saya, dah dikeluarkan fatwa oleh Jabatan Agama Islam Bila Persatuan. Yang lain saya tak tahulah. Jabatan Agama Islam Bila Persatuan bahawa perbuatan seperti itu adalah haram, tak boleh. Kita dah jampi dulu, kemudian kita jual. Ini dah baca ayat Quran dalamnya, dah jual. Sedangkan membaca itu sebagai satu khidmat untuk kita kepada masyarakat, bagi orang yang ada ilmu tentang itulah. Tapi walau bagaimanapun dalam hal ini pun masih ada pendapat-pendapat yang membenarkan, yang membolehkan, dan pendapat yang menolak. Jadi kita duduk tengah-tengah lah. Kalau ada pendapat kata tak boleh, ada pendapat kata boleh, kita terimalah dua-dua. Pendapat yang kata boleh itu sekian alasan je, boleh. Dan pendapat yang tak boleh itu dia berpegang pada itulah, tak boleh. Kerana Al-Quran itu sebagai hakikat apa tu, tujuan diturunkan untuk panduan, bukan untuk nak jadi jampi-jampi. Seterusnya kata Syekh Syekh Yusuf Qardawi ni, iaitu tanjim, ramalan-ramalan perbintangan, termasuk juga ramalan ni dalam bentuk sihir. Ramalan-ramalan dulu, muda-muda dulu, zaman remaja dulu, masuk sekolah menengah, rajinlah tengok bintang 12. Hari ni apa ramalan dia? Hari ini akan bertemu dengan kekasih, kekasih akan apa tu, begitu tu, kita pun percaya. Itu zaman kita apa ni, zaman remaja dulu, rajin bermain dengan ramalan bintang 12 ni. Itu pun satu syirik. Bermain dengan ramalan-ramalan ni satu syirik. Kerana ramalan-ramalan ni tidak ada dalam Islam. Sebab takdir itu semua dah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi yang kita pelik itu kadang-kadang ramalan ni betul-betul pula berlaku. Disebut macam itu berlaku pula. Kenapa? Kerana ramalan ini sebenarnya datang daripada syaitan. Syaitan dulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, syaitan ni boleh naik ke langit. Dia boleh curi maklumat-maklumat tentang manusia ni. Manusia ni akan jadi macam ni, si anu ni jadi macam ni, dia dapat. Jadi dia balik ke dunia, dia bekerjasama dengan Tok Bomo ni, dia ceritakan orang macam ni, nasib dia macam ni. Jadi Tok Bomo tu pun bagi tahu kebetulan. Dan berlaku. Sebab apa? Sebab apa yang ditulis di Lauh Mahfuz itu syaitan dah baca, iblis dah baca, dia bawa ke dunia. Tetapi selepas lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, iblis tak boleh lagi naik ke dunia, naik ke langit. Apatah lagi nak mencuri maklumat-maklumat di Lauh Mahfuz. Dengan sebab itulah kata setengah kitab yang berlaku petir dan kilat itu, bila berlakunya hujan kuat, itu kata iblis nak naik ke langit lah, cuba nak naik, maka ditembak oleh malaikat, tak boleh naik. Jadi walaupun iblis dia tak dapat naik ke langit, tapi pengalaman dia dah luas.
pengalaman dia dah lama, daripada zaman Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Isa. Setiap makhluk tu dia dah baca dah, dia punya biografinya tu. Jadi iblis dah ada pengalaman. Jadi pada umat Muhammad ni, dia tengok je dia boleh agak, ini nasib ni macam ni atas ilmu pengalaman dia lah. Tapi maknanya bukan tepat. Jadi atas pengalaman dia, atas ilmu iblis pandai tu, kebanyakannya kadang-kadang tepat pula. Jadi datanglah ilmu ramalan bintang 12, ataupun istilah dalam bahasa Arabnya tanjim, asal perkataan nujum. Ini pun juga, ataupun disebutkan sebagai astronomi. Ini juga unsur-unsur yang boleh bawa pada syirik kecil tapi dosanya besar. Maka jangan cuba-cubalah kita. Dan kemudian seterusnya kata Syekh Yusuf Qadawi, tiwalah, bukan tilawah. Tiwalah juga termasuk pada sihir, termasuk juga sebahagian daripada ilmu sihir. Tadi tanjin tadi pun sebahagian daripada unsur-unsur sihir juga. Ini tiwalah. Tiwalah ni apa? Tenung nasib. Tenung nasib. Kalau di Cokit tu ada India, doktor berjalan dengan burung nuri tu, ada kertas tu, ataupun setengah Cina, dia main daun teruk. Dia tengok mana daun teruk kita tarik, dia tahu nasib kita. Atau sebahagian pula dia tengok urat, urat yang ada di atas tangan kita ni, dia boleh baca kamu sekian. Ini berlaku salah seorang pakcik di tempat saya itulah. Dia sendiri bercerita lah. Alhamdulillah pakcik tu memang kaki masjid. Tapi dulu zaman persekolahan dia tu, dia orang Kuala Lumpur, asal kita orang Kuala Lumpur lah, orang Padang Malang. Maka dalam perjalanan dia ke sekolah selalunya, dalam perjalanan tu ada satu India tenung nasib di situ. Kalau kawan-kawan dia berkawan dengan Cina, berkawan dengan India. Jadi kawan-kawan dia selalulah berhenti di situ tengok nasib. Apa nasibnya jangka pendek, apa nasib jangka panjang. Jadi dia tanyalah, awak macam mana tengoklah. Dia kata tak payahlah, sebab dia dah dah dididik secara Islam, dia tak percayalah tu semua tu. Tapi oleh kerana bila dah selalu sangat, kawan pun duk tanya pergilah, sekali tu dipandulah, pandu cuba try. Dia pun pergi tengoklah nasib dia. Si dukun tu pun ataupun nenek nasib pun tengok. Dia kata kamu ni nasib baik, bagus, belajar pandai, nanti akan belajar sampai luar negeri, nanti bila sudah belajar balik jadi pegawai kerajaan, pegawai besar. Tapi katanya umur sampai 53 tahun, 53 tahun matilah. Dia ni lahir tahun 39, tahun 39. Tak apalah, dia pendengar, sebagai dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bila masa berlalu, akhirnya dia pun duduk sedang periksa, dia pun cemerlang, dia pun terfikir balik, betul dia cakap tuan teknik tu. Dan dapat pula tawaran belajar ke luar negara. Dah rasa betul lah. Tapi sekadar gitulah, sekadar begitulah. Nampak betul, tapi kebetulan lah. Balik ke Malaysia, dapat tawaran bekerja, dapat jadi pegawai kerajaan. Teringat lagi, betul tuan teknik ni. Habislah tu, sangat betul. Kemudian salah satu teknikannya, dia kata umur kamu sampai 53, 53. Masuk tahun 1993, dia ketika umur dia 53, dia teringat balik, sudah, ini saat aku nak mati ni. Dia tunggu-tunggulah daripada 1 hari bulan 1 tahun 1993 sampai 31 hari bulan 12 tahun 1993, dia tunggu. Masuk 94, tak mati pula. Mana tak betul. Barulah datang kesedaran di situ. Rupanya teknik ni tak betul. Yang betul tu kebetulan je. Yang betul tu kebetulan. Tapi sebenar hakikatnya tidak. Sebenar hakikatnya adalah daripada Allah SWT. Jadi tengok nasib ni juga, sama tengok bintang lah, teknik-teknik ni juga pun sangat berbahaya. Dan seterusnya kata Yusuf Qadawi, bertemu dengan pedukunan, pergi pada dukun-dukun, bomo-bomo. Ini memang banyak terjadi, dan ini memang biasanya mencabar akidah kita. Biasanya apabila kita terdera ataupun mendapat sesuatu bencana, sakit umpamanya, berubat sana, berubat sini tak mau, tiba-tiba dengar pula ada kata satu bomo pula bagus, sekali membus saja, baiklah. Kita pun cuba menjadi. Ini kadang-kadang boleh merosakkan akidah kita. Dengan sebab itulah Rasulullah ada sebut dalam hadisnya
barang siapa yang pergi kepada seorang dukun atau bomoh, lalu apa yang dikatakan oleh dukun atau bomoh tu dia percaya, maka hilang, terhapus pahalanya, pahala ibadatnya selama 40 tahun. Maknanya situ amaran daripada Rasulullah SAW bahawa jika kamu dah beramal sampai 40 tahun pun, jangan kamu rosakkan amal kamu itu dengan rosaknya akidah kamu sebab percaya kepada seorang dukun. Belum lagi kita belum lagi terhasil apa yang dikatakan. Cuma dia kata tu kita dah yakin dah, dah percaya dah. Dukun terkata, ni apa ni, penyakit dah akan hilang, ni ada penunggu masuk ni, penunggu ni saya dah halau keluar, lepas ni hilang. Kita pun percaya, maka hilang keberkatan daripada amalan kita. Jadi dukun-dukun ni memang bahaya lah. Walaupun ada dibolehkan bertemu dukun, tapi itulah kita katakan, bila bertemu tu akidah kita kena tetap. Tetapi biasanya bila bertemu dukun ni, akidah kita memang tercabar sikit lah. Tercabar. Apatah lagi dukun-dukun yang sebagaimana saya kata, bila menjampi itu, aku tahu asal usulmu, di mana tempat tinggalmu, apa, dengan berkat la ilaha illallah, pun kena jaga baik-baiklah. Dan seterusnya, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu bernazar untuk selain daripada Allah SWT. Biasanya kadang-kadang kita dulu juga pun, dan anak-anak kita, bila nak menghadapi peperiksaan SPM ke PMR ke, dia bernazar, kalau aku dulu periksa ni aku nak botak. Itu nazar tu. Tapi itu nazar yang tidak ada apa gunanya. Kalau tak buat pun, kalau tak disempurnakan pun, tidak menjadi apa hal. Tapi nazar yang kalau kita niatkan kerana Allah, kalau aku dapat lulus periksa ni, aku bernazar nak bersedekah pada orang miskin, 10 orang miskin. Itu kena, itu jadi wajib, wajib dilaksanakan. Tetapi tidak juga boleh bernazar pada benda yang wajib. Kalau aku lulus SPM, lepas ni aku nak semayang 5 waktu lah, tak mau tinggal, tak boleh. Sebab semayang 5 waktu tu nak lulus SPM ke tak lulus SPM ke, dia kena semayang. Dia kata kalau aku lulus SPM, aku nak semayang terus, aku nak tunai semayang 5 waktu, nak puasa bulan Ramadan, terus kalau lulus. Kalau dia kata tak lulus, maka dia tak semayang lah. Itu tak boleh, benda yang wajib tak boleh dijadikan nazar. Maka nazar pula tak boleh diniatkan selain daripada Allah. Kalau diniatkan selain daripada Allah, dia akan menjadi syirik. Dan juga nazar itu tidak perlu ditunaikan. Kalau kita dah sedar, tak perlu ditunaikan. Seterusnya, menyembelih untuk selain daripada Allah, ini mungkinlah tak berlaku. Kalau kita selalunya dalam kurban, kita menyembelih kurban itu tujuannya untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sebab itulah timbulnya istilah kurban itu taqarrub, nak mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih untuk Allah ini berlakulah pada zaman-zaman jahiliyah dulu. Dia sembelih untuk hubal, dia sembelih untuk berhala-berhala dia. Tetapi secara tak langsungnya dalam zaman moden ni pun berlaku. Dia sembelih untuk apa? Untuk selain daripada Allah. Dia sembelih nak tunjuk dia banyak duit. Dia bagi korban, masjid ini korban berapa? Seorang ada 2-3 ekor. Tak apa, masukkan nama saya korban 3 ekor. Tujuan dia bukan nak mendekatkan diri kepada Allah, nampak itu, tapi nak tujuan menunjukkan dia banyak duit. Nak menunjukkan dia banyak duit. Itu pun syirik juga tu. Syirik maknanya jangan kita ada niat korban kita itu jangan ada niat selain daripada Allah. Kita nak buat, kita nak bagi seekor, nak bagi 2 ekor, nak bagi 1 bahagian kan, lillahi ta'ala. Jangan ada tujuan kita nak tunjuk yang kita ni orang banyak duit, yang kita nak tunjuk yang kita ni hebat dalam berkorban, yang kita nak tunjuk sebagainya, apa tujuan yang kita nak tunjuk. Jangan ada diselitkan di situ. Walaupun kita niatkan Allah, tapi diselitkan di situ pula ada nak tunjuk-tunjuk yang lain. Tak boleh. Dan yang seterusnya, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu tiyarah, iaitu berperasaan sial kerana melihat, mendengar atau bertemu sesuatu. Bila jalan-jalan tu, kalau dulu orang kata dengar bunyi burung gagak, ini ada sial ni, atau tak boleh keluar rumah. Hari ni tak boleh keluar rumah. Hari ni kena tunda dulu sebab nak keluar tadi dengar burung gagak bunyi pula, atau dengar burung hantu bunyi. Ini pegangan orang dulu-dulu lah. Bila burung hantu nak bunyi, ada orang nak meninggal. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya dalam pengalaman hidup saya pernah juga 2 kali. Satu malam burung hantu berbunyi. Kita pun teringat orang tua-tua kata kalau burung hantu bunyi ada orang nak mati. Bukan besok betul ada orang mati.
Ada orang mati. Jadi itu kadang-kadang dia mencabar iman kita. Tapi kita sebagai orang yang beriman, dah belajar ilmu tauhid, kena kejarkan, kena tanamlah hati kita, bukan sebab burung hantu, bukan sebab apa-apa lain. Orang tu mati dah, memang ajal dia dah sampai. Anda kata malam tu burung hantu tak bunyi, ataupun burung hantu malam tu tidur lena, dia tak bangun, tak bunyi, orang tu tetap juga akan mati. Jadi benda tu kebetulan. Ataupun kadang-kadang berlaku juga, pengalaman saya lah, berlaku juga orang yang bersalin, anak dia bersalin. Jadi anak bersalin, selepas bersalin, uri itu ditaruh dalam tempurung, kemudian tu dia tanam. Berlaku satu kisah, seorang tu selepas bersalin dia datang balik. Dulu saya pernah kerja dengan klinik Arkam dulu. Al-Arkam ada buat klinik di Gombak lah. Saya pernah kerja di situ lah, klinik bersalin. Jadi orang tu datang, dia mengadu, anak dia menangis ya. Puaslah dia urut, dibaca dia apa, tak mau. Pergi jumpa mak bidan tradisional. Mak bidan dia tanya macam mana tanam muri. Macam mana tanam muri? Dia kata saya tanam muri tu dalam tin susu. Saya tutup, saya tanam. Oh, tak boleh tu katanya. Bila tutup tu dia angin dah terkepung. Itu maknanya budak jadi kembung. Korek balik, buka tutup tong tu. Penudung tin tu buka balik. Dia pun buat, besok dia datang bagi maklumat, kata alhamdulillah anak ni. Bila dia buka aja tin, tudung tin tu, tanah tu, anak dia pun kentut, keluar habis angin. Jadi macam mana tu? Itu memang mencabar iktikad kita. Kita kata sebab uri itu terkepung di dalam tong tu menyebabkan anak tu kembung. Sedangkan apa ada hubungannya? Apa ada hubungannya? Kita katakan sebagai orang yang beriman, itu semua daripada Allah. Tidak ada hubung kaitnya dengan tong, dengan uri dalam tong tu. Tidak ada hubung kaitnya dengan masalah anak tu kembung dengan sebab uri tu. Anak tu kembung memang saat itu Allah nak bagi dia sakit, dan pada saat dia sembuh memang Allah nak bagi dia sembuh. Yang uri itu tadi kebetulan. Dan kadang-kadang itu yang menyebabkan kita pun jadi terkehil iman kita. Oh, bidan tu bagus, pandai ilmu dia. Memang betul lah, bila dia buka tin tu anak dia pun pungut kentut, terus sengap, tak ada menangis lagi. Dengan sebab itulah perkara syirik ni perkara besar. Itu 13 perkara tu. Dan di antaranya mungkin ada terlibat dengan diri kita, dan selepas kita tahu ni, usahakanlah supaya kita tidak terlibat lagi. Dengan sebab itulah di antara untuk nak mengelak daripada berlakunya syirik ini, maka Rasulullah SAW memberikan panduan. Panduan yang pertamanya, kata Rasulullah, secara umum lah, kepada semua sekali, iaitu jangan ada ghulu. Istilah dia ghulu, ataupun jangan ada idola, mendewakan seseorang. Sedangkan Rasulullah sendiri tak suka sahabat-sahabat di kalangan itu mendewakan dia, terlalu membesar-besar, terlalu mengagung-agungkan. Aku hanya hamba biasa, aku dihidupkan, diutuskan Allah nak menyampaikan wahyu. Jangan letakkan aku di satu tahap sebagaimana orang Kristian ataupun orang Nasrani meletakkan Nabi Isa tu ke tahap yang tinggi, dibuatkan patung sampai disembah. Tak mau macam tu. Tak mau dipuji-puji, diberikan pangkat yang berlebih-lebihan. Apatah lagi, kata Rasulullah, kalau Rasulullah sendiri tak bagi diri dia dimulia-muliakan, apatah lagi dengan orang lain. Jangan terlalu muliakan dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu memang soleh lah, memang hebat lah dia dengan Allah SWT. Memang dia dekatlah diri dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi kita jangan terlalu mendewakan dia. Kita rasa dia lah segala-galanya. Kalau nak apa pun minta lah kat dia. Kalau nak rasa nak jadi macam dia, kena minta dengan dia. Bila berlaku berkata itu yang berlaku taksub. Berlakulah satu istilah yang kita katakan taksub. Berkata guru itulah guru, segala guru. Kalau orang lain tak boleh pakai. Dan begitu jugalah, kerana terlalu taksub dengan seorang tu, akhirnya orang tu mati pun kubur dia kita puja. Kita pergi kubur dia, minta sesuatu yang kita hajatkan depan kubur dia. Kemudian tu meminta apa-apa lain. Dan begitu jugalah, kata Rasulullah, jangan kita mendewa-dewakan terlebih-lebih sangat kepada satu-satu tokoh. Tokoh-tokoh memang tokoh terhebat lah. Memang dia bijak pandai, memang dia memimpin masyarakat dengan baik. Masyarakat jadi aman sentosa, masyarakat jadi berhemah tinggi, masyarakat jadi bagus dengan adanya pimpinan dia. Dengan sebab itu kita pun mendewakan dia. Dia lah segala-galanya.
Sebagai mana sekarang orang selalu sebut dengan istilah idola. Bagi saya idola ni memang tak boleh lah. Tak boleh. Kalau kita sukakan seseorang, kita boleh bagi istilah dia sebagai ikon. Ikon cukuplah sebagai lambang. Tapi idola tu, asal kata idola tu, idol sembahan. Jadi bila kita kata idola, Piramli itu idola saya, tak kenalah Piramli itu kita sembah. Dr. Mahathir umpama katanya, itu idola saya. Tu istilah tu tak berapa kena lah. Walaupun orang nak pakai tak apalah. Tapi paling tak kena kalau kita kata Rasulullah itu idola saya. Rasulullah itu adalah qudwah, ataupun Rasulullah itu adalah contoh. Bolehlah kita kalau nak guna perkataan Inggeris pun ikon lah kita kata. Rasulullah itu adalah ikon bagi saya, boleh. Tapi kalau kata idola tu maknanya menyimpang jauh. Samalah macam orang Kristian mengidolakan Nabi Isa AS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin mati Allah sekalian, jadi itulah beberapa kesimpulan yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam nak menjaga iman kita dah baik, dah bagus, dah okey, kita dah belajar, kita dah dididik dengan mentauhidkan Allah SWT. Tapi kadang-kadang itulah dalam penghidupan kita sehari-hari, iman kita dicabar dengan perkara-perkara yang seperti ini. Kepercayaan kita kadang-kadang terguris ataupun kadang-kadang tersasul atas benda-benda yang ada sekeliling kita yang membuktikan ia terbaik. Sebenarnya yang terbaik itu adalah daripada Allah SWT. Segala kesan ataupun hasil daripada segala perbuatan itu hanyalah perbuatan Allah SWT. Dengan sebab itu kita kena sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan hati kita, supaya tidak ada kepercayaan kita selain daripada Allah, dan berjaga-jaga dengan mulut kita. Jangan terlupa, jangan terlepas kata-kata yang boleh sebagai simbol, sebagai lambang yang menunjukkan kita percaya ada satu yang lain yang lebih baik, ataupun setidak-tidaknya ada sesuatu yang lain yang setanding dengan kudrat Allah, ataupun setidak-tidaknya kudrat Allah itu yang terbaik, tapi ada sesuatu yang boleh menyokong lagi kebaikan kudrat Allah itu. Itu yang kita kena jaga-jaga. Umpama tadi lah dengan buat bomo tadi, kita kata bomo tu bagus betul lah, dia jampi mujarab betul. Rasanya tak adalah bomo lain, kalau pergi kat dia tu mesti baiknya, mesti tu. Kalau jumpa bomo ni mesti apa juga sakit, sakit jantung ke, sakit buah pinggang ke apa, mesti baik dia jampinya. Itu perkara-perkara itu yang mesti kita jaga. Kerana nak berjumpa bomo, nak buat perkara-perkara ini, walaupun pada umumnya ulama mengatakan itu perkara-perkara syirik, tetapi ada sebahagian ulama membenarkan boleh, asalkan kita masih dapat bertahan akidah kita ataupun i'tikad kita atas jalan yang benar. Kita tidak membesarkan dengan perkara yang datang itu, tetapi hakikatnya daripada Allah SWT. Ini tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin rahmat Allah sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada situ, iaitu akidah benda yang sangat penting, benda yang akan kita bawa ke akhirat nanti untuk bertemu dengan Allah SWT. Jadi akidah kita itu kena 100% sempurna. Jangan ada sikit pun cacat, jangan ada terconting pun sedikit akidah kita. Jadi dengan sebab itu, nak menjaga akidah ni satu perkara yang kena serius lah. Kena berhati-hati, kena penuh berhati-hati, dengan penuh kata orang tu, jaga betul-betul akidah ni. Dan mudah-mudahan di samping kita menjaganya, kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita, mudah-mudahan Allah menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita, dan kita mohon kepada Allah SWT supaya di saat akhir kita, di saat kita dijemput oleh Allah SWT atas akidah yang benar, atas akidah yang betul, yang diiktiraf oleh Allah SWT, dan akan membuatkan kita dapat memperoleh kemenangan di akhirat nanti. Sekian, Allah alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.